Assalamualaikum dan salam satu Malaysia, dan ini Nasional 5 edisi 25 Mei 2015. Sejam seterusnya bersama saya Miza Usni Muhammad. Kita ikuti fokus utama hari ini. Malaysia cari dalang perkuburan beramai-ramai, Thailand kongsi maklumat. Malaysia-Jepun pererat hubungan dua hala. Sedikit ada guna laluan pairan hantar bekalan. Selain berita utama, kami juga akan berlintas langsung sama rakan setugas Nur Johan Abdullah dari RTM Kuching, diikuti Adrian Saudi dari RTM Kota Kinabalu. Semuanya seketika nanti. Sejumlah 139 kubur dan 28 kem yang ditinggalkan dipercayai menempatkan pelarian Rohingya ditemui di antara sempadan Malaysia dan Thailand. Ia hasil wawasan khas yang dijalankan selama 13 hari oleh pasukan gerakan MPGA dan unit Komando VAT 69. Kesemua kubur dan kem pelarian berkenaan ditemui dalam operasi yang berlangsung di antara 11 hingga 23 Mei lalu. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar, kesemua kubur dan kem dijumpai di antara kawasan Tangga 100 hingga Wan Kelian, Perlis. Beliau percaya kem tersebut telah beroperasi sekurang-kurangnya 3 tahun dan hasil siasatan awal turut mendapati ada kem yang baru sahaja ditinggalkan kira-kira bulan lepas berdasarkan penemuan stok makanan. Turut ditemui satu mayat yang telah rebut berhampiran kawasan kem berkenaan. Pasukan forensik PDRM yang mula dikerahkan untuk memulakan siasatan dijangka dapat menghasilkan penemuan baru. Pasukan forensik seramai 31 orang telah mula masuk pagi ini untuk membuat penggalian, dan jika kita menemui remain manusia, kita akan menjalankan siasatan forensik ke atasnya, dan operasi forensik bermula pagi ini. Ya. Mereka telah masuk pagi tadi, dan petang ni we should be able to get some news lah. Apa juga yang kami temui dalam penggalian pertama pada pagi ini. Sepanjang tahun ini, PDRM berjaya menangkap 37 suspek yang terlibat dengan aktiviti pemerdagangan orang, dan hasilnya telah membawa kepada penemuan kubur-kubur dan kem-kem pelarian berkenaan di sempadan Malaysia-Thailand. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pengalaman dan kepakaran unit forensik polis Diraja Malaysia PDRM akan digunakan sepenuhnya dalam operasi berkenaan bagi mengenal pasti sama ada mayat-mayat berkenaan adalah kalangan pelarian Rohingya atau mangsa pemerdagangan manusia dari negara lain. Kerja-kerja menggali itu juga bagi mengenal pasti jumlah sebenar mangsa yang dikuburkan berdekatan dengan kesemua kemah pelarian yang ditemui. Unit forensik PDRM sedang menggali kubur yang telah dipasti, dan akan melakukan beberapa ujian forensik, bukan saja bagaimana menentukan mayat yang telah ditanam di tiap-tiap suatu atau sebuah kubur, tapi akan dikenal pasti sama ada orang Rohingya atau pemerdagangan orang daripada Bangladesh. Komandan Polis dan pasukan forensik dari Bukit Aman tiba di lokasi itu petang Jumaat lalu dan tiada pengesahan lokasi sebenar kubur berkenaan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid ditemui media di lobi Parlimen. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam pada itu memberi jaminan kerajaan akan mengesan dalang yang terbabit dalam kegiatan pemerdagangan manusia susulan penemuan kubur beramai-ramai di sempadan Malaysia Thailand minggu lalu. Menerusi akaun Twitternya, Datuk Seri Najib menegaskan kerajaan mengambil serius penemuan kubur berkenaan dan Malaysia akan mengesan dalang yang bertanggungjawab terhadap kes berkenaan. Kejadian itu juga katanya berkait dengan aktiviti pemerdagangan manusia.
Hubungan dua hala erat Malaysia-Jepun yang terjalin sejak 58 tahun lalu terus diperkasa. Hari ini, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan isteri Datin Seri Rosmah Mansor menghadap Maharaja Akihito dan Maharani Michiko di Tokyo. Istiadat berlangsung di Imperial Palace. Menghadap Maharaja ke-125 dalam sejarah Jepun itu menjadi agenda utama lawatan rasmi kali kedua Datuk Seri Najib ke Jepun selepas kali terakhir melakukannya pada tahun 2010. 3 kunjungan Perdana Menteri ke Jepun selepas itu adalah bagi menyempurnakan lawatan kerja. Ketibaan Datuk Seri Najib dan isteri melalui pintu Shakashita Moon di sebelah timur Imperial Palace disambut pegawai tertinggi istana. Mereka kemudiannya dibawa menghadap Maharaja Akihito dan Maharani Michiko di Dewan Takinomo sekaligus memeterai hubungan dua negara yang mempunyai perkaitan sejarah tersendiri sebelum dan selepas kemerdekaan. Akihito menjadi Maharaja Jepun sejak 12 November 1990 setelah kemangkatan bapanya Maharaja Hiroshito. Sejurus menghadap pasangan diraja, Datuk Seri Najib beredar ke Palace Hotel bagi menyampaikan ucap tama pada mesyuarat meja bulat bersama 34 pemimpin syarikat-syarikat terkemuka Jepun. Beliau kemudiannya bertemu Perdana Menteri Jepun Shinzo Abe bagi membincangkan aspek peranan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN selain sumbangan Jepun dalam membantu pembentukan Komuniti Ekonomi ASEAN AEC. Perbezaan pandangan tidak bermaksud terdapatnya pergeseran antara pemimpin di dalam sesuatu organisasi atau parti politik. Bagi Naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal, sesuatu isu yang timbul dalam parti seharusnya diperbetulkan terlebih dahulu dan pada masa sama memberi penjelasan kepada ahli akar umbi bagi mengelak penyebaran persepsi tidak benar. Ya, tak semua masyarakat yang ada dalam sebuah organisasi itu semuanya akan selari pandangan mereka. Tapi bila ada perbezaan itu tidak harus ditafsirkan menjadi satu dikatakan ya nak melaga-lagakan ya pemimpin dengan yang lain. Apa yang dilakukan ialah kita nak perbetulkan keadaan ya atas hakikat. Datuk Seri Muhammad Syafiee mengulas isu penyebaran video ucapan Timbalan Presiden UMNO Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam satu majlis tertutup baru-baru ini bagi mengelak ia berpanjangan selain menerusi penjelasan pemimpin atasan. Ahli akar umbi juga disaran mendapatkan maklumat dari sumber yang sahih. Datuk Seri Muhammad Syafiee yang juga Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah terdahulu merasmikan Forum ASEAN mengenai pembangunan mapan ICT di luar bandar di Ibu Negara. Forum 3 hari ini melibatkan 150 peserta dari Malaysia dan 3 negara luar ASEAN, Korea Selatan, China dan Jepun. Kerajaan Negeri Melaka sedang menyediakan satu portfolio lengkap untuk menghidupkan kembali kegemilangan pelabuhan bebas bertaraf antarabangsa ketika era Kesultanan Melayu Melaka di negeri itu. Ketua Menterinya, Datuk Seri Insinyur Idris Harun berkata, Melaka perlu mengambil inisiatif menarik kehadiran kapal-kapal yang melintasi Selat Melaka, memandangkan lebih 400,000 kapal melintasi laluan itu setiap tahun. Perancangan pembangunan semula pelabuhan itu juga berdasarkan minat beberapa negara seperti China untuk berdagang. Itu yang saya berikan semangat kepada rakan-rakan untuk terus bekerja untuk mengembalikan kegemilangan Melaka sebagai sebuah pelabuhan bebas yang menyediakan perkhidmatan dan produk-produk pelabuhan yang berkualiti tinggi menepati kehendak pelanggan-pelanggan. Hasrat itu merupakan antara perancangan besar kerajaan negeri untuk turut bersama melonjak pertumbuhan ekonomi mapan selari matlamat rancangan Malaysia ke-11 RMK11. Datuk Seri Idris ditemui pemberita selepas menjadi tetamu dalam program Selamat Pagi Satu Malaysia di Angkasa Puri. Purata pendapatan isi rumah kumpulan berpendapatan rendah B40 akan digandakan kepada RM5,270 menjelang 2020 dan ia dapat melonjakkan sebahagian mereka ke dalam kumpulan pertengahan di bawah rancangan Malaysia ke-11 RMK11. B40 merujuk kepada isi rumah berpendapatan 40% terendah daripada taburan pendapatan dengan purata pendapatan RM2,537 pada 2014.
Fokus meningkatkan taraf isi rumah B40 ke arah masyarakat kelas menengah dilaksanakan menerusi 3 langkah utama, antaranya meningkatkan pendapatan dan kekayaan golongan itu serta meningkatkan pencapaian pendidikan pasca menengah. Tumpuan mengurangkan kadar keciciran, memastikan akses pendidikan tinggi dan latihan kemahiran, meningkatkan sokongan keusahawanan secara bersepadu dan menggalak pelaburan kawasan majoriti isi rumah B40 turut diberikan. Pertama ialah tentang the bottom 40. Itu disebutkan oleh Perdana Menteri, di mana pendapatan rakyat dalam kelompok itu ialah lebih kurang RM2,500 yang sedia ada, nak dinaikkan kepada lebih RM5,000 pada tahun 2020. Jadi dengan itu beberapa inisiatif yang telah pun beliau sebutkan tadi itulah kritikal supaya kelompok 40% di bawah ni tidak kekal 40% di situ. Dalam menangani kos sara hidup meningkat pula, program Satu Harga Satu Malaysia diteruskan. Ia bagi menyeragam harga barangan bersubsidi antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Kedai Rakyat Satu Malaysia Krim dan Kedai Kop Satu Malaysia juga akan diperluas ke seluruh negara. Pendekatan itu kelak dapat menangani peningkatan menyeluruh barangan harga patut, seterusnya mengurangkan beban kos sara hidup. Ini merupakan satu rancangan yang cukup baik untuk mengimbangi pembangunan bukan hanya kemajuan di peringkat bandar, bahkan juga pembangunan di kawasan luar bandar dapat kita imbangi bersekaligus dengan ada usaha-usaha untuk memastikan supaya membawa pelabur ke luar bandar. Penyediaan rumah mampu milik terus dipertingkat kepada isi rumah B40. Pinjaman pada kadar faedah istimewa dengan tempoh moratorium untuk menjual hartanah selama 10 tahun ditawar. Indeks kemiskinan pelbagai dimensi MPI diperkenal bagi membolehkan analisis berasaskan intensiti mengenal pasti keperluan golongan itu dengan lebih jelas. Dari segi debt to GDP dijangka akan menurun 45% ke bawah, dan ini merupakan langkah yang positif dalam fiskal konsolidasi dan juga penting dalam RMK 11 ni bukan sahaja dititik beratkan untuk mendapat USD 15,000 dari segi pendapatan per kapita, tetapi melihat bagaimana meningkatkan pendapatan bottom 40%. Adalah penting meningkatkan taraf isi rumah B40 kerana sekiranya golongan ini terus berada dalam kedudukan sosioekonomi semasa akan menimbulkan masalah kepada negara. Bilangan tenaga berkemahiran yang perlu akan berkurangan sekaligus memberi kesan kepada pertumbuhan output negara. Penekanan terhadap bidang pendidikan, latihan teknikal dan vokasional TVET dalam RMK 11 antara usaha kerajaan untuk melahirkan generasi yang berkemahiran tinggi dengan prospek besar peluang pekerjaan di negara ini dalam bidang berkenaan. Universiti Malaysia Perlis antara yang mengambil langkah menubuhkan fakulti khusus bagi bidang TVET dalam melahirkan produk berkemahiran tinggi tempatan. Menurut Dekan Fakulti Teknologi Kejuruteraan UNIMAP Profesor Mada Dr. Cik Muhammad Ruzaidi Ghazali, selain UNIMAP, 3 universiti awam lain yang turut mengembangkan bidang pendidikan, latihan teknikal dan vokasional ialah Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM, Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM dan Universiti Malaysia Pahang UMP. Namun UNIMAP akan menawarkan tempat kepada lepasan diploma dan sijil TVET bagi membolehkan pelajar menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi. Saya sangat suka kalau industri boleh terlibat secara rapat dengan universiti, membantu universiti membuat beberapa setup, membuat beberapa pendekatan-pendekatan baru, menyediakan makmal-makmal yang agak lengkap, membantu kita untuk kita melatih pelajar-pelajar TVET ini supaya ianya ready-made untuk berada di industri-industri mereka. Pada pembentangan RMK 11 minggu lalu, sejumlah RM1 bilion diperuntukkan kerajaan bagi pembangunan pelajar di bidang berkenaan melalui tabung pembangunan kemahiran. Tambahan peruntukan itu berbanding RM500 juta pada RMK 10 adalah bagi terus memperkasa bidang TVET dan menyediakan peluang pekerjaan bernilai tambah tinggi kepada pelatih.
Menggunakan kawasan perairan sebagai taktik baharu penghantaran dadah bagi mengaburi pihak berkuasa. Taktik berkenaan bagaimanapun terbongkar selepas polis Pulau Pinang berjaya menahan seorang lelaki tempatan berusia 22 tahun dan merampas 470 kg ganja mampat. Serbuan dilakukan sepasukan polis dari Balai Teluk Bahang dan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Barat Daya pagi Jumaat lalu di sebuah tapak pembinaan berhampiran pantai di Teluk Bahang. Menurut Timbalan Ketua Polis Negeri Dato' A. Tavigan, ketika serbuan 3 lelaki didapati sedang menyusun ketulan ganja ke dalam sebuah lori. 2 daripadanya berjaya melarikan diri sebaik polis tiba. Polis percaya kesemua 477 ketulan ganja terbabit dihantar menerusi bot ataupun kapal yang berlabuh di pantai Teluk Bahang. At that time kita sampai sana kita tak jumpa bot ke apalah. Mungkin kapal ke bot ke telah tinggal kawasan itu. Jadi apabila polis sampai kita hanya jumpa lori tengah muat, sudah dimuat dan cuba ditutupkan dengan canvas. Sebuah lori dan sebuah motosikal turut dirampas dalam serbuan berkenaan. Polis kini giat memburu 2 lagi suspek yang terlepas dan mencari dalang sindiket yang dipercayai bergiat aktif sejak 6 bulan lalu. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B-1 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan jika sabit kesalahan boleh dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Dan ini pula di Selangor, pasukan khas taktikal dan wisikan narkotik Sting Bukit Aman pula berjaya membongkar satu makmal pemrosesan dadah di Sepang. Dalam serbuan berkenaan, polis berjaya menahan 8 individu yang dikaitkan dengan operasi makmal dan merampas 34.76 kg syabu dan 5.6 kg pil ekstasi. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Polis Diraja Malaysia, Komisioner Polis Datuk Seri Muhammad Mokhtar Muhammad Sharif, serbuan dilakukan pada 22 hingga 23 Mei lalu hasil maklumat dan siasatan rapi. Selain serbuan di Sepang, 6 lagi serbuan di kawasan Damansara, Wangsa Maju dan Seri Kembangan juga dilakukan bagi menyerbu stor penyimpanan dadah sindiket berkenaan. Operasi ini dilancarkan di sekitar Lembah Kelang. Hasilnya kita cukup 8 orang. 5 warga negara Malaysia, rakyat tempatan, 2 Sri Lanka dan 1 daripada India. 8 orang dicukup. Mereka ni umur lingkungan 29 hingga 43 tahun. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Mokhtar memberitahu pemberita pihaknya telah berjaya menahan seramai 71,648 orang di atas kesalahan memiliki, mengedar dan menggunakan dadah dari bulan Januari hingga 21 Mei tahun ini. Dalam tempoh yang sama, rampasan dadah melibatkan syabu seberat 506 kg, ketamin seberat 29.4 kg, pil ekstasi sebanyak 352,871 biji, pil yaba sebanyak 128,355 biji dan pil Eramin 5 sebanyak 1.5 juta biji. Seorang pekerja Bangladesh maut dalam kemalangan di tapak pembinaan bawah tanah Tun Razak Exchange Project Mass Rapid Transit MRT. Pekerja yang dikenali sebagai Safikul, 28 tahun, sedang menanggalkan struktur sementara yang digunakan untuk kerja-kerja pemasangan slab bersama sekumpulan pekerja lain apabila ia runtuh pada 1.15 pagi tadi. Safikul pekerja SP Megas yang berhad subkontraktor yang dilantik untuk menjalankan kerja-kerja konkrit bertetualang terperangkap di bawah runtuhan itu. Menurut kenyataan MMC Gamuda KVRT Tis yang berhad, mangsa dikejarkan ke Hospital Kuala Lumpur tetapi meninggal akibat kecederaan teruk. Pekerja lain bagaimanapun terselamat. Kenyataan itu berkata SP Mega sedang membuat persiapan untuk memaklumkan kepada Suruhanjaya Tinggi Bangladesh bagi membawa balik jenazah Safikul ke negaranya selepas bedah siasat selesai. Tapak kemalangan telah ditutup untuk siasatan lanjut.
Perkembangan operasi mencari dan menyelamat SAR mangsa kapal korek yang karam di Tanjung Punggai Kota Tinggi Johor Rabu lalu. Satu lagi mayat ditemui kira-kira pukul 11 pagi tadi. Seorang warga Cina dan ia menjadikan 4 mangsa telah ditemui setakat ini. Pengarah Operasi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Daerah Tanjung Sidili, Komander Maritim Mustafa Kamal Abbas memaklumkan operasi yang bermula sejak 7 pagi tadi melibatkan 25 penyelam daripada APMM, Tentera Laut Diraja Malaysia dan polis. Baki 10 lagi mangsa masih belum ditemui. Dalam kejadian Rabu lalu, kapal korek pasir berkenaan yang sedang menuju perairan Pengerang dipukul ombak sebelum terbalik. Hanya seorang kru kapal yang berjaya diselamatkan. 32 pendatang asing tanpa izin parti ditahan pihak Jabatan Immigration Kedah dalam ops selera di 2 lokasi berasingan di pusat membeli belah di Bandaraya Alustar petang semalam. Kesemua mereka berusia antara 20 hingga 39 tahun. Menurut Pengarah Imigresen Negeri Muhammad Yusri Hashim, di lokasi pertama, pihaknya menahan 22 lelaki warga Nepal, 7 warga Bangladesh dan seorang warga Pakistan. Kesemua parti yang ditahan bekerja sebagai pencuci dan pembersihan. Manakala di lokasi kedua, 2 lelaki India yang bekerja sebagai penjual minuman dan seorang wanita India warga tempatan ditahan. Siasatan mendapati kesemua warga negara asing yang ditangkap tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah. Kesalahan dilakukan di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-1963 Pindaan 2002. Manakala warga tempatan ditahan atas kesalahan melindungi parti dan disiasat mengikut Seksyen 56-1-D Akta yang sama. Sebanyak 25 lori pelbagai jenis muatan ditahan untuk pemeriksaan dalam operasi bersepadu Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD yang dijalankan di Johor Bahru hari ini. Kesemua kenderaan yang ditahan dikenakan tindakan mengikut Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 melibatkan pelbagai jenis kesalahan. Menurut Ketua Penguatkuasanya Datuk Cik Hasni Cik Ahmad, kesalahan membabitkan muatan berlebihan, ubah suai kenderaan, membawa secara berbahaya, muatan berbahaya, kesalahan teknikal dan permit. 2 kenderaan turut dipercayai melakukan kesalahan kerana mengeluarkan asap hitam berlebihan. Pihak SPAD akan mengambil keterangan daripada pemandu sebelum mengambil tindakan mengenakan kompaun atau mahkamah ke atas syarikat kenderaan tersebut. Operasi melibatkan 20 pegawai SPAD itu bermula sejak 6.30 pagi dan berakhir kira pukul 2 petang tadi. Turut terlibat 12 orang pegawai pejabat tanah dan galian Johor, 10 orang kaki tangan PLAS dan 10 orang daripada Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor. Sebanyak 13 kenderaan digunakan bagi tujuan meninjau lori-lori yang melalui kawasan tertentu sebelum dibawa ke lokasi dihentian rehat dan rawat pandan Lebuh Raya Penyuraian Timur ELD. Operasi 3 hari itu juga melibatkan beberapa lagi kawasan di Johor. 5 sahabat karib berjaya diselamatkan selepas mereka terkandas ketika sedang menaiki Gunung Jerai di Gurun Kedah awal pagi tadi. 2 daripada mereka mengalami kecederaan di bahagian kaki. Mangsa dikenali sebagai Muhammad Hafizuddin Abdul Razak, 24 tahun, Amirul Syakirin Fazilah, 20 tahun, Chazwina Azmi, 20 tahun, Norizian Rahimi, 26 tahun dan Nurul Jannah Mat Rejab, 22 tahun. Kesemua sahabat terbabit dikatakan mula melakukan pendakian pada waktu petang. Bagaimanapun ketika sedang mendaki mereka dipercayai tersesat dan tidak dapat mencari jalan keluar sehingga hampir tengah malam. Menurut Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Gua Cempedak Mustafa Kamal Ahmad, pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian itu kira-kira jam 10.55 malam tadi. 10 pegawai dan anggota bomba bersama anggota polis dan ranger hutan kemudian melakukan operasi mencari dan menyelamat. Kesemua mangsa berjaya dibawa ke lokasi selamat kira-kira jam 3 pagi. Kesemua mangsa termasuk 2 wanita yang mengalami kekejangan di bahagian kaki dibawa ke Hospital Yan untuk rawatan lanjut. Seperti biasa, Nasional 5 diteruskan dengan laporan langsung negeri-negeri. Jadi kita terus saja berlintas langsung ke Sarawak bersama Nur Juana. Silakan. Terima kasih Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.
Menjelang perayaan Gawai Dayak yang hanya tinggal seminggu lagi, banyak majlis pergawai diadakan di seluruh negeri. Ia menjadi medan berkumpul masyarakat di sesuatu tempat dalam mengeratkan hubungan sesama sendiri. Malah, majlis pergawai kini menjadi landasan dalam mempertahankan adat budaya yang menjadi tradisi turun-temurun masyarakat Dayak. Sesebuah majlis peragawai tidak akan lengkap tanpa mengetengahkan budaya sesebuah kaum. Ini termasuk tarian tradisi seperti ngajat dari kaum Iban, pakaian tradisional dan adat tradisinya seperti upacara miring. Bangga dengan usaha tersebut, Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Tan Sri Afiq Jabu percaya ia salah satu langkah dalam mengekal identiti sesuatu kaum. Kerana baginya, budaya melambangkan bangsa dan bangsa dikenali melalui bahasa, makanan, pakaian dan tarian. Justru penting bagi masyarakat Dayak terutama dari kaum Iban terus mempertahankan budaya mereka dan beliau meletakkan tanggungjawab itu di bahu generasi muda yang menjadi penyambung warisan turun-temurun. Tan Sri Jabu berucap pada majlis makanan malam Gawai Dayak peringkat bahagian Sri Aman di Sri Aman. Jawatankuasa penganjur majlis tersebut turut memberi perhargaan atau insentif kepada 37 pelajar dari masyarakat Dayak yang cemerlang dalam pelajaran mereka. Sarawak mencatatkan purata 1.23 kematian setiap hari akibat kemalangan jalan raya, sementara negara mempunyai rekod kemalangan yang tinggi dengan kira-kira 19% rakyat meninggal dunia akibat kecelakaan di jalan raya. Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Perhubungan Sarawak, Datuk Seri Michael Manyin berkata angka itu masih tinggi dari sasaran yang ditetapkan oleh United Nations Global Road Safety, iaitu 2 indeks kematian untuk setiap 1,000 kenderaan. Sehubungan itu, kerjasama secara komprehensif semua penduduk amat diperlukan bagi memastikan sasaran Malaysia mengurangkan indeks kematian kepada 2.0 menjelang tahun 2020 tercapai. Datuk Seri Michael Manyin memberitahu media pada kempen keselamatan jalan raya sempena sambutan perayaan Hari Gawai Dayak di Jambatan Tol Lanang Sibu. Jelasnya, keselamatan jalan raya adalah tanggungjawab bersama dan pengguna perlu lebih berdisiplin serta saling menghormati ketika di jalan raya. Katanya, berdasarkan kajian yang dijalankan, 65% kemalangan jalan raya berpunca adalah daripada kelalaian manusia. Sementara itu, berkaitan dengan pemansuhan tol Jambatan Lanang yang bermula semalam, Datuk Seri Michael berkata ia pastinya akan merancakkan lagi ekonomi masyarakat setempat. Usaha Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak dalam meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan menjaga pilih bomba turut mendapat respon yang baik masyarakat umum. Terima kasih. Menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak, Nur Hisham Muhammad, ini terbukti dengan penurunan jumlah kecurian dan kerosakan pilih bomba di negeri ini sejak kebelakangan ini. Kalau kita ambil contohnya pada tahun 2011, kita merekodkan sebanyak 8,080 pilih bomba yang dirosakkan secara vandalism. Tahun lepas kita rekodkan kenaikan apabila kita mula daftar sebanyak 9,000, tetapi tahun ini sepanjang tahun lepas dan program tahun ini menyusut kepada yang saya nyatakan tadi 6,597. Tambahnya, kebanyakan kes tersebut melibatkan kecurian pilih bomba yang kemudiannya dijual kepada kedai barangan lusuh. Justru kini jabatan itu sedang bekerja rapat dengan polis dalam membantras aktiviti menjual dan membeli barangan lusuh yang dicuri, khususnya di kedai-kedai barangan lusuh. Nur Hisham juga memberitahu pihaknya akan meneruskan program Firepoint, khususnya di kampung-kampung, bagi membolehkan mereka mengawal kebakaran sebelum pihak bomba sampai. Beliau memberitahu RTM ketika merasmikan program komuniti bomba bersama RTM di Kampung Segedup, Batu Kawah. Program anjuran jabatan itu dengan sokongan Jabatan Penyiaran Malaysia Sarawak itu bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat menerusi skim teman pilih bomba dan Firepoint. Sebanyak 25 alat pemadam api telah diserahkan kepada 5 buah kampung berhampiran, manakala seramai 11 penduduk dari kampung-kampung tersebut telah menerima sijil pelantikan teman pilih bomba. Sebelum itu, beliau juga telah merasmikan program yang sama di Kampung Sungai Laru, Tabuan Jaya, Kuching. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK telah mengenal pasti sebanyak 14 jenis barangan bagi pelaksanaan skim kawalan harga musim perayaan sempena Gawai. Menurut Timbalan Ketua Cawangan KPDNKK Limbang, Abdul Aziz Malik, skim akan dikuatkuasa bermula hari ini sehingga 10 Jun 2015.
Katanya skim dilaksanakan supaya pengguna dapat memperolehi barangan perlu musim perayaan pada harga berpatutan dan menyekat daripada peningkatan harga yang melampau. Antara senarai barangan SKHMP Gawai tahun ini termasuk ayam hidup, ayam standard, telur ayam grade A, kubis bulat import, bawang merah kecil, bawang putih dan daging babi. Aziz memberitahu demikian selepas membuat pemeriksaan bagi pelaksanaan skim itu di Pasar Tamu Limbang. Beliau turut menyeru para peniaga, khususnya di daerah Limbang, supaya mematuhi skim itu dengan menjual barangan harga terkawal tidak melebihi harga maksimum yang telah ditetapkan kerajaan dan meletakkan tanda harga khas berwarna merah jambu bagi membezakan dengan barangan lain. Jelasnya kegagalan mematuhi peraturan itu, peniaga boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Gagal meletak tanda harga berwarna merah jambu bagi barangan harga terkawal. Denda maksima untuk orang individu adalah RM10,000 untuk pertama, kesalahan kedua adalah RM20,000. Dalam pada itu, Aziz memberi jaminan bekalan barangan terkawal untuk daerah Limbang mencukupi bagi perayaan Gawai Dayak bulan depan. Seramai 704 orang penerima dari daerah Matu menerima bantuan rakyat Satu Malaysia BR1M hari ini bagi fasa kedua melibatkan peruntukan berjumlah hampir RM500,000. Bantuan tersebut disampaikan Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Sarawak Abu Seman Jahwi di Dewan Suara Matu. Dalam ucapannya, beliau berharap penerima memanfaatkan bantuan itu sepenuhnya, terutama dalam meringankan beban kehidupan mereka. Beliau juga menggalakkan penerima-penerima bantuan untuk membuka akaun bank bagi memudahkan proses pemberian BRIM. Di majlis yang sama, Abu Seman turut menyampaikan geran projek kecil luar bandar yang berjumlah RM696,000 kepada 90 penerima yang terdiri daripada JKKK Kampung, Jawatankuasa Kebajikan, Jawatankuasa Pembangunan, Jawatankuasa Masjid, PIBG Sekolah, AJK Surau, Persatuan, Kelab dan yayasan yang ada di Matu. Beliau menjelaskan pemberian geran itu bertujuan untuk membangunkan masyarakat luar bandar bagi menyediakan persekitaran yang selesa. Ceramah awam mengenai American Muslims and Islam in the United States America telah berlangsung di Perpustakaan Negeri Sarawak Pustaka Petrajaya Kuching hari ini. Ceramah anjuran bersama Pusat Maklumat Islam Sarawak IIC dan pustaka itu disampaikan oleh Profesor Dr. David William Damerel dari University of South Carolina, Upstate, Amerika. Beliau yang berasal dari Texas telah berkongsi pengalaman dan gambaran beliau terhadap banyak agama yang diperolehinya melalui pemerhatian di beberapa tempat ibadah di dunia. Mengenai agama Islam di Amerika, beliau berkata mereka perlu menyesuaikan diri kerana negara itu mempunyai penganut agama yang berlainan dan kebebasan beragama sudah sebati dalam kalangan rakyatnya. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini. Seterusnya kita bersama Adrian di Kota Kinabalu. Terima kasih Nurjana di Sarawak. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Aspek keselamatan akan diberi penekanan sebagai jaminan kepada pelabur dalam dan luar negara yang berhasrat menanam modal di Sabah. Kerajaan negeri mengambil pelbagai langkah bagi memastikan tahap keselamatan terus terpelihara. Demikian tegas Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman ketika berucap pada majlis jamuan tengah hari bersama delegasi peniaga Singapura di Kota Kinabalu. Selain keselamatan, kerajaan negeri juga akan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan peluang-peluang perniagaan khususnya dalam industri minyak dan gas, pelancongan, kelapa sawit dan perkhidmatan. Menurut Datuk Musa, Sabah perlu menarik pelaburan dari luar negara dan tidak bergantung semata-mata dengan pelabur domestik. Beliau yakin kerjasama antara Sabah dan Singapura akan meningkatkan lagi rangkaian niaga antara kedua-dua buah pihak. Satu delegasi dari Sabah akan berkunjung ke Singapura untuk melihat peluang pelaburan di negara berkenaan sekaligus mewujudkan jaringan kerjasama perniagaan yang lebih luas. Hadir sama pada majlis tersebut Ketua Rombongan Delegasi Peniaga Singapura, Datuk Sam Goy dan Duta Besar Malaysia ke Singapura, Datuk Husni Zai Yaakob. Sabah terus menjadi contoh terbaik dalam semangat perpaduan yang wujud antara pelbagai kaum. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, walaupun terdapat perbezaan ideologi politik, namun kesatuan rakyat negeri ini terus kukuh yang jelas dapat dilihat ketika sambutan perayaan.
Menurut Datuk Musa, setiap perayaan yang disambut kaum-kaum di negeri ini diraikan secara bersama-sama dalam suasana harmoni. Beliau berucap demikian ketika merasmikan sambutan Adau Kekatuan Persatuan Dusun Sabah Bersatu USDA peringkat negeri 2015 di Dewan Tunham dan Tamparuli. Dalam majlis itu, Datuk Musa turut meluluskan sebidang tanah untuk USDA menjalankan pelbagai aktiviti termasuklah sebagai pusat perkembangan, pembangunan kesenian, kebudayaan dan pendidikan. Sementara itu, kepimpinan USDA yakin sambutan berkenaan dapat membantu usaha memperkukuh perpaduan. Apabila semakin ramai persatuan-persatuan ini bersatu untuk merayakan Hari Kekautuan tiap-tiap tahun, maka perpaduan itu terus berjalan. Di sini menunjukkan bahwa Ketua Menteri itu amat prihatin kepada rakyat di negeri Sabah ini. Dan sebagai suku kaum Lotu di daerah Turan ini, sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih. USDA adalah satu pertubuhan NGO yang mana memberi penekanan kepada penyatuan, kesatuan masyarakat. Sambutan bertemakan Tinaruk Misompuru, Tinaruk Koburu, Bangsa Bersatu, Bangsa Berjaya itu turut disertai beberapa persatuan suku kaum dusun, antaranya Tobilung, Tatana, Sungai, Mangkaak, Kimaragang, Tindal dan Kesatuan Keluarga Damit. Kira-kira 280,000 anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia rela di Sabah berpeluang membeli rumah mampu milik dengan diskaun 5% yang dibangunkan Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sabah Syaridah di Tuaran. Sebanyak 1,200 unit rumah itu yang akan dibangunkan di kawasan berkenaan merupakan antara projek perumahan yang layak dipohon anggota rela, khususnya pembeli rumah buat pertama kali. Ketua Pengarah Rela Lukman Saad berkata inisiatif tersebut bagi menghargai sumbangan anggota rela malah dapat meringankan beban anggota terbabit terutama yang menyewa rumah. Lukman bercakap kepada media selepas menyempurnakan majlis pemakaian pangkat bersekutu rela di Penampang. Sementara itu, Presiden Syareda yang juga ahli bersekutu rela Datuk Francis Goh menyatakan inisiatif itu sejajar tanggungjawab untuk membantu anggota rela memiliki rumah sendiri. Dalam majlis ini, seramai 44 anggota dianugerahkan pangkat bersekutu rela. Setakat ini, terdapat 2.89 juta anggota rela di seluruh negara. Golongan pelajar di negeri ini yang akan mendaftar masuk ke Universiti Awam bermula 2 Jun ini turut menerima wang pendahuluan pembiayaan WPP daripada Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Di Tuaran, 67 pelajar menerima WPP berkenaan berjumlah lebih RM100,000. Ketika ditemui media selepas majlis penyerahan WPP kepada pelajar yang akan mengikuti pengajian peringkat diploma sesi Jun 2015-2016 di Tamparuli, Ahli Parlimen Tuaran Datuk Wilfred Madius Tangau berkata pemberian WPP sebahagian daripada usaha kerajaan untuk meringankan beban ibu bapa dan menyalurkan bantuan dalam bentuk pinjaman kepada pelajar. Sementara itu, beberapa penerima WPP yang ditemui RTM bersyukur kerana menerima bantuan berkenaan. Dapat kasih kurang beban keluarga untuk tampung perbelanjaan sambung belajar nanti. Dapat belajar dengan tenang tanpa fikir masalah kewangan lah. Memang gembira lah sebab dapat bantuan begini kan. Jadi kuranglah beban ibu bapa sikit. Sangat bermanfaat lah supaya dapat lebih senang mau buat sambung belajar. Bersyukurlah sama kerajaan sebab dapat membantu. Manfaatnya terutama meringankan beban keluarga lah. WPP diberikan kepada pelajar melalui waran CIMB Bank bernilai RM1,500 dengan tempoh sah laku selama 2 bulan daripada tarikh yang dicatat pada waran. Persatuan Bola Tampar Negeri Sabah (SAVA) diminta memperkenal dan mempromosikan bola tampar ke peringkat akar umbi khususnya di kawasan luar bandar negeri ini. Langkah itu dapat mencungkil bakat muda terutama para pelajar untuk menyertai sukan bola tampar. Menteri Belia dan Sukan, Datuk Taufik Datuk Haji Abu Bakar Titingan berucap demikian mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman ketika majlis penutupan kejohanan bola tampar peringkat negeri
Piala Ketua Menteri Sabah di Kompleks Sukan Sandakan. Kejohanan selama 2 hari ini menyaksikan pasukan Majlis Perbandaran Sandakan MPS menjuarai kategori lelaki, tempat kedua pasukan Sempurna, sementara tempat ketiga disandang pasukan Kudat. Bagi kategori wanita, Johan disandang pasukan Kudat, tempat kedua pasukan UITM dan tempat ketiga pasukan Sempurna. 18 pasukan mengambil bahagian bagi kategori lelaki dan 16 pasukan bagi kategori wanita menyertai kejohanan ini. Sebagai tanggungjawab sosial korporat, Sabah Electricity Sdn Bhd ACSB sedia menjalin kerjasama dengan jabatan dan agensi kerajaan untuk menjayakan aktiviti kemasyarakatan maupun kesukanan. Pengurus Besar Bahagian Korporat SESB, Wan Maria Othman Lee berkata, kerjasama itu amat penting bagi memupuk permuafakatan dan hubungan baik dengan jabatan-jabatan dan agensi kerajaan di negeri ini. Beliau menyatakan demikian dalam Majlis Penyerahan Sumbangan SESB kepada kontijen Sukan Jabatan Penyiaran Sabah sempena Sukan RTM 2015 yang akan berlangsung di Kedah bermula 4 hingga 9 Jun depan. Dalam majlis ini, Wan Maria mewakili SESB menyerahkan sumbangan RM50,000 kepada Presiden Kelab Sukan RTM Sabah, Francis Fahir, dengan disaksikan Ketua Penolong Pengarah Rancangan Radio RTM Sabah, Abang Sulaiman Abang Jo, yang mewakili Pengarah Penyiaran Sabah. Sekian bahan berita dari Sabah petang ini. Untuk berita selanjutnya, kita bersama rakan penyampai Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan-rakan penyampai dari Sarawak dan juga Sabah. Polis berjaya menahan seorang lelaki yang dipercayai mengemis bagi membantu siasatan berikutan kes penculikan seorang kanak-kanak di Masjid Muhammadi Jumaat lepas. Lelaki berusia 22 tahun itu diberkas oleh orang ramai di masjid berkenaan pada pukul 10.30 pagi tadi. Menurut Ketua Polis Kelantan Datuk Mazlan Lazim, suspek yang juga seorang gelandangan berasal dari Terengganu tidak memiliki dokumen perjalanan ketika ditahan. Jumaat lepas, seorang kanak-kanak berusia 7 tahun, Aiman Kamruzaman, dipercayai diculik ketika selesai menunaikan solat Isyak bersama ayahnya di Masjid Muhammadi kira-kira jam 9.30 malam. Dalam kes ini kita sedang siasat sama ada lelaki Melayu ni terlibat dengan sindiket penculikan ataupun mana-mana lah. So dalam hal ni kita masih belum terkesan lagi lah. Terkesan ianya terlibat dengan sindiket. Walau bagaimanapun, pihak kita akan menjalankan siasatan menyeluruh tentang kes ini untuk melihat dari segi ada tak sindiket, iaitu sindiket menculik budak-budak untuk melakukan meminta sedekah daripada orang ramai. Lelaki berkenaan direman selama 7 hari bermula esok bagi membantu siasatan berhubung kes itu yang diklasifikasikan mengikut Seksyen 363 Kanun Kesiksaan, dan beliau juga meminta ibu bapa agar lebih peka dengan keselamatan anak-anak terutama di kawasan tumpuan awam bagi mengelakkan kejadian sama berulang. Saudara, setengah tahun berlalu, bencana banjir besar atau bah kuning penghujung tahun lalu di Kelantan masih meninggalkan kesan trauma berpanjangan kepada penduduk terlibat. Gomusang dan Kuala Kerai antara jajahan paling teruk akibat fenomena alam berkenaan. Kerosakan dan kemusnahan ratusan kediaman di sekitarnya masih belum dapat dipulihkan sepenuhnya, dan sehingga hari ini maksudnya bukan semuanya dapat mendapat bantuan rumah kekal baru hasil kerjasama kerajaan pusat dan negeri. Bagi yang kurang bernasib baik, hanya simpati pelbagai pihak lain yang diharapkan agar membolehkan mereka meneruskan kehidupan tanpa lagi perlu berbumbungkan langit. Dalam tempoh 6 bulan, penduduk di beberapa kampung sekitar Gua Musang dan Kuala Kerai hanya menjalani hidup sekadar cukup makan dan pakai. Dengan pendapatan daripada bekerja kampung, tidak mungkin bagi mereka membina semula rumah yang musnah. Hanya ucapan syukur dizahirkan apabila NGO Islamic Aid Malaysia (IAM) bersama Etika Takaful tampil membelanjakan lebih RM2 juta bagi membina 46 rumah kekal bagi mereka. 31 buah rumah dibina kampung Lebir, Gua Musang, dan 15 buah lagi di Kampung Pahi, Kuala Kerai. Yang telah menghadapi bencana banjir ini dapat memulakan kehidupan yang baru
Kehidupan yang baru bermula daripada tempat berteduh. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi kepada pelajaran mereka, yang mana untuk memberi pelajaran yang baik pada anak-anak sendiri pun perlu tempat berteduh yang sempurna, yang selesa untuk mereka memulakan kehidupan untuk memberi pendidikan yang lebih baik pada anak-anak masing-masing. Dengan nilai pembinaan RM45,000 setiap unit, ia lebih mencukupi bagi penduduk, apatah lagi kemungkinan rumah baru dapat diduduki menjelang Syawal. NGO Mari Batu ni Pocik sangat-sangat sukalah. Dalam hati tu maknanya dia katanya raja ni boleh duduk. Itulah. Yalah kalau tak boleh duduk pun kita rasa tak lama lah. Anak maknanya tak raya atas rumah hak bawa nak utuh itu. Tu dah ada dua lagi. Hak utuh kodok kau kalau duduk sini alhamdulillah. Lama tidak kau duduk situ dulu. Sukalah mujulah dia orang buatnya. Dia mari tanya mak cik nak ke rumah kata tengok nak apa kata tak si rumah tengok duduk lagu ni kata rumah tu ni. Kita pun kalau nak bina tak mampu. Tak boleh buat dah. Tak apa nak buat, kita nak tidur tak jakat dah. Bersyukur lah. Getah pun orang beda. Jadi saya bersyukurlah bila ada pihak-pihak. Syukurlah NGO ni beri bantuan. Terima kasih banyaklah NGO saya tu sehingga lah dia bantu kita. Terima kasih. Tuhan yang menentukan ini. Jadi kalau kita tengok dari segi kita nak bina rumah tu. Tak mampu lah nak bina rumah. Jadi bila orang mari tolong tu macam mana perasaan kita? Gembira lah. Tak hingga. Jadi harapan kita macam mana rumah tu? Harap siap. Harap siap lah sebelum puasa ni. Nak menjelang raya anak-anak nak balik ke apa ya. Anak ramai. Susah lah kalau duduk masa macam ni. Nambah pendapatan keluarga untuk menapung lah. Semua sekali kita boleh bantu orang kampung. Semua itulah. Dari segi macam mana? Kita sebagai penduduk tempatan rasa gembira? Rasa gembira lah. Ada orang luar mari bantu kita buat rumah banjir ni. Biar kita tak dapat pun tapi sukalah untuk orang lain. Bantu orang kampung tempat kita kan. Lepas tu kita pun boleh kerja untuk dapat bantu keluarga lah. Kita tengok dengan adanya projek pasca banjir ni, kira anak-anak muda pun boleh cari rezeki jugalah dengan hasil projek ni. Kira tak ada lah ada duduk saja ke, dia boleh cari duit lah sikit untuk belanja sehari tu. Kira bersyukurlah kalau sebab dengan projek ni, anak-anak muda pun boleh cari makan jugalah. Kalau masih hujan tak boleh noreh, dia boleh buat rumah. Sementara itu, Jabatan Hal Ehwal Veteran JHEV Angkatan Tentera Malaysia juga menyasarkan untuk membina dan membaik pulih 84 buah rumah penduduk terjejas banjir di seluruh negara dengan nilai RM2.86 juta. Program membaiki rumah satu Malaysia di bawah strategi Lautan Biru Kebangsaan BOS 7 itu mampu meringankan beban bekas-bekas tentera sekaligus menghargai jasa dan khidmat mereka kepada negara. Ketua Pengarah JHEV Major Jeneral Datuk Wira Muhammad Nur Daud berkata pihaknya bertindak sebagai penyelaras manakala Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW menyediakan peruntukan serta Regimen Askar Jurutera Diraja selaku agensi pelaksana. Sebuah rumah yang dibina bernilai RM45,000 bagi Semenanjung manakala RM50,000 bagi pembinaan rumah di Sabah dan Sarawak. Sementara baik pulih rumah pula melibatkan RM11,000 dan RM12,000 sebuah. Kita menapislah kerana macam nak bina rumah ni dia mesti mempunyai sebidang tanah. Yang mana tanah ni mesti di atas nama veteran itu sendiri. Ya. Untuk baik pulih rumah ni pun popular juga, ramai yang memohon. Syarat-syaratnya rumah itu mestilah rumah beliau sendiri, seorang veteran punya rumah, dan beliau mesti menduduki di rumah tu. Beliau memberitahu pemberita pada majlis penyerahan kunci rumah di Kampung Jambu Mukim Cik Li, Kota Baru, yang di-Pertua Persatuan Veteran ATM Negeri Kelantan, Datuk Muhammad Ghani, menyambut baik usaha tersebut.
Betul, kita nak pada bekas tentera, veteran yang tidak ada mempunyai rumah, ada mempunyai tanah untuk membina rumah. Jadi kalau sekarang ni kita menggalakkan kita akan memperjuangkan, diperbanyakkan lagi. Memperbanyakkan lagi dengan adanya keprihatinan kerajaan membantu bekas tentera. Walaupun rumah ni, walaupun harga RM45,000 tapi harga bahan saja. Tapi yang pembuatan ni dibuat oleh engineer tentera sendiri. Sementara itu bagi penerima Muhammad Zain Mat, 59 tahun, beliau sekeluarga terharu dengan bantuan tersebut. Lebih-lebih lagi dapat mendiaminya sebelum bulan Ramadan ini. Saya amat terharu dan amat berterima kasih kepada warga ATM. Jadi saya pun tak dapat nak balas budi dia orang tu. Jadi Allah Ta'ala saja yang tahu. Orang ramai khususnya penduduk Kelantan akan berpeluang menggunakan perkhidmatan kereta api KTMB secara percuma selama sebulan bagi laluan ke Mubu Dabung dan ia sebaik kerja-kerja membaik pulih landasan terjejas banjir di laluan berkenaan siap pertengahan Oktober depan. Pegawai pemerintah Skuadron Pertama Regimen Askar Wataniah Major Rasul Yahya yang juga pengurus KTM Wilayah Utara berkata pasukannya seramai 105 orang diberi masa selama 8 hari untuk mengendalikan kerja-kerja bermula dari stesen KTM ke Mubu hingga ke Dabung. Anggota Askar Wataniah terlibat merupakan kaki tangan KTMB dari wilayah timur merangkumi kaki tangan dari stesen KTMB Tumpat hingga ke Gua Musang. Kaki tangan yang ditugaskan akan bergilir setiap 8 hari dengan skuadron kedua, ketiga dan keempat dari wilayah utara dan selatan. Beliau ditemui RTM ketika sedang memulakan kerja-kerja baik pulih landasan KTMB di stesen Kemubu, Kuala Krai. Sementara itu rata-rata penduduk di laluan Kemubu Dabung amat mengalu-alukan perkhidmatan KTMB yang bakal beroperasi. Lebih 350 penduduk tempatan terutamanya pelajar dan guru-guru menggunakan perkhidmatan KTMB setiap hari untuk ke sekolah. Perkhidmatan KTMB jauh lebih murah berbanding perkhidmatan bas atau kereta sewa. Gembira lah, syukur. Cepat-cepat kereta api boleh lalu Kita senang nak pergi bandar pun tak buat susah. Berapa bulan ada jemak tak nak kereta api tak jalan saya? Lepas banjir tak banjir Jadi lagu mana budak sekolah? Budak sekolah motor pergi sekolah Dabung. Lah ni kat payuhnya. Nak pergi kerepo. Pagi kena naik bas sini. Kalau kita kira tamai nak kering dengan kereta api mana mah? Lo kereta api saya 20 sen makciknya. Bah pelapis tengah. Saya percaya pihak KTM sedang mengambil tindakan. Kerana apabila saya hadir dalam mesyuarat majlis tindakan dan sebagainya, KTM sedang mengambil tindakan untuk membaik pulih. Dan ini sesuatu yang amat baik dan kita tunggulah. Kita memang mengalu-alukan langkah ini. Institut Pendidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI menggesa pesawah mengamalkan konsep amalan pertanian baik bagi mengekalkan tahap rintangan varieti padi terhadap penyakit dan antara faktor penurunan tahap rintangan berkenaan adalah kerana pesawah mengamalkan kaedah kawalan penyakit yang tidak tepat. Menurut Ketua Pengarah MARDI, Datuk Dr. Sharif Harun, pihak MARDI akan terus berusaha menangani permasalahan tersebut selain kaedah mewujudkan varieti terbaru. Pada ketika ini, pesawah sering menggunakan varieti tunggal yang memudahkan wabak penyakit merebak dengan cepat. Biasanya dalam keadaan kita ni di Malaysia atau di kawasan jelapang kita, varieti dia selalunya satu varieti, mono variety. Kita nak menggalakkan supaya dia tanam bukan mono variety lah, lebih daripada satu variety, multi variety, supaya bila multi variety ni peluang untuk mendapat penyakit kurang. Kan, kalau mono variety ni memang selalu mudah lah. Dan kedua-dua kita nak menggalakkan supaya petani mengamalkan good agriculture practice. Mana kena ikut paturan yang betul. Kalau racun lah, kalau baja lah, kalau patut buat weeding lah. Good agriculture practice mesti ikut lah. Tidak boleh meracun melebihi, melampau. Sebab bila kita racun lebih, itu yang datangnya penyakit lain. Sebab ini, Pengurusi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA, Datuk Osman Aziz berkata, hampir 20% hasil tuaian padi menurun di kawasan MADA musim lepas. Ia berkait rapat dengan tahap kerintangan padi dan juga penggunaan benih padi secara tidak sah.
500 buah sekolah luar bandar di seluruh negara dipilih untuk terlibat dalam program sekolah milik komuniti yang dilancarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Program itu merupakan medium penggunaan sumber sekitar bagi kemajuan serta kecemerlangan sekolah luar bandar. Menurut Setiausaha Politik Menteri Pendidikan 2 Dato' Abdul Halim Jusof, institusi pendidikan awam, syarikat korporat dan usahawan yang terdapat di sekitar sekolah terpilih akan bergabung dengan pihak sekolah. Mereka yang terlibat dalam mendidik pelajar bertanggungjawab meningkatkan prestasi sekolah ke arah yang lebih baik. Ini merupakan kali pertama program seumpamanya dijalankan di Kelantan. Program ini adalah merupakan program saling melengkapi untuk program-program yang telah berlangsung sebelum ini, iaitu program sekolah amanah. Kemudian kerajaan sedang merangka ataupun sudah pun melancarkan program sekolah transformasi. Jadi untuk melengkapkan mana-mana sekolah yang tidak termasuk dalam kedua-dua program tadi, jadi kita buat satu lagi program yang diberi nama program sekolah milik komuniti. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Anugerah Sinar Wawasan 2015 Pejabat Pendidikan Daerah PPD Pasir Mas yang berlangsung di sebuah hotel di Kota Baru malam tadi. Dua sahabat karib warga emas, Cik Saad Nordin dan Muhammad Kamarul Zaman Abdul Wahab berjaya menamatkan kayuhan emas jelajah Semenanjung Malaysia sempena tahun melawat Kedah 2016. Kayuhan sejauh 2,717 km merentasi 12 negeri di Semenanjung dilakukan dalam tempoh 28 hari dengan kos kira-kira RM2,000 sahaja. Cik Saad, 65 tahun, wartawan 9 bernama, dan Muhammad Kamarul Zaman, 53 tahun, tiba di pusat khidmat Adun Jeneri kira-kira 11.30 pagi tadi. Mereka disambut Adun Jeneri merangkap pengurusi Brigade Sukarelawan 1 Malaysia Daerah Sikh, Mahazir Abdul Hamid. Pelbagai pengalaman suka dan duka ditempuh bersama, termasuk hampir dilanggar lori tanah. Namun ia tidak mematahkan semangat anak jati negeri Jelapang Padi ini untuk menamatkan kayuhan. Saya bersyukur kepada Allah kerana saya diberi kesempatan lagi walaupun 65 tahun, tapi saya masih mampu lagi untuk buat kayuhan seluruh Malaysia. Dan saya berjanji 2016 ini saya akan buat kayuhan lagi ke seluruh Malaysia dan termasuk ke Indonesia. Satu yang penting dalam kayuhan ni adalah kekuatan minda seseorang tu. Dia dari segi umur dia orang terkurang dipertikaikan, tapi kekuatan minda dia penting, semangat yang penting. Saya cukup respect kat Ahmad, walaupun dia lebih tua pada saya, tapi semangat dia tu kental. Kejayaan Cik Saad dan Muhammad Kamarul Zaman diiktiraf apabila dianugerahkan Ahli Kehormat Brigade Sukarelawan 1 Malaysia Daerah Sikh. Sebagai tanda penghargaan kita, hari ini kita bagi satu anugerah khas Ahli Kehormat Brigade Sukarelawan yang kita beri kepada mereka yang berjasa kepada pasukan brigade ini. Selain mempromosikan Tahun Melawat Kedah 2016, program juga bertujuan menggalakkan amalan gaya hidup sihat kalangan penduduk di negara ini. Baiklah saudara, Nasional 5 berakhir di sini. Tinjauan cuaca dari Jabatan Meteorologi menyusul selepas ini. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Corak tiupan angin di rantau negara kita pada ketika ini secara umumnya untuk rantau Semenanjung Malaysia, tiupan angin datangnya dari arah barat daya. Untuk negeri Sarawak pula tiupan angin datangnya dari arah barat laut. Sementara untuk negeri Sabah pula tiupan angin secara amnya didominasi dari arah tiupan tenggara. Pada ketika ini juga tiupan angin agak kencang di sekitar kawasan perairan Phuket.
dengan kelajuan angin boleh mencapai sehingga 50 km sejam. Dan sehubungan dengan itu, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran laut kategori pertama bagi kawasan perairan berkenaan, yang mana amaran ini dijangkakan berterusan sehingga Khamis ini, 28 Mei 2015. Dengan ketinggian ombak boleh mencapai sehingga 3,5 meter ini, keadaan ini adalah berbahaya kepada sebarang aktiviti bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Kita beralih pula ke paparan imej satelit terkini. Pada petang ini, kelompok awan aktif nampaknya lebih tertumpu di selatan semenanjung Malaysia, begitu juga di 1-2 tempat di negeri Sabah, yang mana keadaan ini berpotensi memberikan keadaan cuaca yang lembap dan juga mendung di sekitar kawasan berkenaan. Untuk melihat gambaran keadaan cuaca dengan lebih terperinci pula, kita beralih ke paparan imej radar terkini. Pada petang ini, hujan berseteru-petir sedang berlaku di 1-2 tempat yang melibatkan pedalaman negeri Kelantan, Pahang, di kawasan pesisir pantai negeri Terengganu, begitu juga di 1-2 tempat di negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya, begitu juga di 1-2 tempat di negeri Sembilan dan juga di negeri Johor. Hujan yang sedang berlaku ini dijangkakan beransur-ansur reda menjelang awal malam nanti. Kita beralih pula ke negeri Sabah dan juga Sarawak. Di negeri Sabah juga pada petang ini, hujan berserta ribuan petir turut sedang berlaku yang melibatkan bahagian pantai barat, pedalaman Kudat dan juga Sandakan. Lain-lain bahagian termasuk juga di wilayah Persekutuan Labuan pada petang ini tiada hujan. Hujan yang sedang berlaku di negeri Sabah ini dijangkakan beransur-ansur reda menjelang awal malam nanti. Untuk negeri Sarawak pula, di kebanyakan bahagian pada sebelah petang ini berada dalam keadaan yang cerah. Namun demikian, hujan di 1-2 tempat lebih tertumpu di sekitar kawasan pedalaman negeri Sarawak, begitu juga di 1-2 tempat di sekitar bahagian Bintulu. Hujan yang sedang berlaku ini juga dijangkakan beransur-ansur reda menjelang awal malam nanti. Seterusnya, kita ke tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh negara untuk sepanjang hari esok. Sekian saja dahulu dari Met Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.